Okey, Assalamualaikum. Hari ini kita dengar berita SPRM menyerang pejabat Guaman Muhyiddin Yassin. Jadi kepada saya ini nampak sangat satu tindakan menyalahgunakan kuasa, ya. Kerana kita ada proses undang-undang untuk menghadapi mana-mana tokoh kepada perbicaraan dan perjalanan di mahkamah, dan kita sepatut tunggu. Dan kalau kita nak dapat maklumat, banyak maklumat, terutama salah laku rasuah, boleh dapati daripada transaksi kewangan atau bank seperti mana yang berlaku dalam kes 1MDB atau SRC International atau dengan Dato' Sri Najib dulu yang menyabitkan dia kesalahan. Begitu juga kes Zahid Hamidi DNAA yang dapat lepas tanpa tuduhan ditarik balik. Ni teknikal sangat ni mahkamah, tapi kepada kita nampak sangat dan tanda soal besar, apakah reformasi sedang berlaku. Kerana selama ini APEC selalu sarankan supaya reformasi itu berlaku pada institusi, bukan pada individu. Kita tak boleh tukar individu, no. Kita tak boleh ubah sistem dengan meletak orang, ya. Kita mengubah sistem dengan mengubah sistem lah. Institusi, terutama institusi sistem lah. Kerana kita tak mahu bila sekian Perdana Menteri dah tak ada, ganti orang lain, habis semua balik pada korup atau masih kekal korup macam sedia kala. Sepatut kita dilindungi oleh undang-undang yang jelas, yang semua pihak ikut. Tak kira lah hukum apakah, syariat apakah, undang-undang apakah, undang-undang mesti berdaulat. Itu rukun negara kita, kedaulatan undang-undang. Jadi kalau kedaulatan undang-undang bermakna semua orang kena ikut. Sekarang kita tengok ada satu jawatan di atas undang-undang, ya. Kita tak mau cerita lah politik, tak mau orang kata sentuh peribadi ya. Kita nak sentuh ialah soal institusi undang-undang, supaya bila sesiapa pun pergi ke pejabat atau sekarang atas talian membuat apa-apa aduan atau permohonan atau timbul apa kes, dia diberikan layanan menurut undang-undang, layanan yang saksama. Tidak diberi layanan kerana kroni, bukan diberi layanan kerana orang kenal dia kenal orang. Kita tak mau is who you know, ya. Dengan saya bolehlah saya ada rangkaian, ada rangkaian dunia, tapi tak suka guna tu. Nak guna atas ilmu kita, kepakaran kita, macam kita pergi kerja lah. Setiap hari majikan wajib upah kita sebelum peluk kita kering. Pada waktu yang sama, kita sebagai pekerja ke, kaki tangan ke, tenaga mahir ke, konsultan ke, cikgu ke, pegawai ke, mesti dihormati, dihargai atas meritokrasinya, atas kebaikannya, atas sumbangan dia, ya. Kerana kita semua ada sumbangan. Ini bukan tempat orang malas lah, tak ada kes orang malas. Kita semua nak kerja, kita semua nak beri sumbangan, kita semua nak berharga, nak dihargai, kita semua nak berkhidmat, ya. Kita semua nak menghasilkan sesuatu.
Kita semua ada bakat. Kita semua mau peluang untuk cari nafkah sendiri. Bukan diberi habuan, bukan diberi handout lah. Diberi bantuan semata-mata. Bantuan, saya rasa kita lebih perlu peluang, bukan bantuan. Peluang yang sama. Kita sebenarnya perlu kerajaan get out of the way, iaitu kerajaan jangan masuk campur tangan urusan penjagaan usahawan yang sah. Ya, masuk campur gerai orang, masuk campur warung orang, mana-mana yang sah. Ya, itu sebab kerajaan yang baik, kerajaan yang kecil. Rakyat yang baik, dia tak perlu kerajaan yang banyak, yang besar. Tak perlu diawasi. Dia mengawasi diri dia. Macam mana? Bila dia mencapai matlamat hidup dia. Dan hidup rakyat ini kita utamakan keluarga. Ada dalam perlembagaan. Unit keluarga ini sesuatu yang suci dalam perlembagaan. Itu sebab, dan syariat pun meletakkan mempertahankan keluarga ini satu jihad. Mempertahankan maruah keluarga sendiri, rumah tangga sendiri adalah satu hak asasi. Dihormati oleh perlembagaan dan juga oleh undang-undang, oleh Islam, syariat. Ya. Jadi tak ada sebab kita tak boleh makmur. Masalah kita rasuah. Masalah kita nepotisme, kronisme, korupsi. Semua sedia maklum. Sesiapa yang pernah terlibat dalam projek besar-besar, terlibat dengan pelbagai urusan lah, rasuah masih berlaku, mudah berlaku. Media dikawal menunjukkan perlunya menyembunyikan sesuatu lah. Ya. Jadi sekarang kita bandingkan PMX dengan XPM. Ada orang kata, oh XPM teruk, orang kata PMX teruk. Saya tak suka bandingkan individu, orang yang suruh. Jadi saya bandingkanlah. Ada orang kata dulu Datuk Asri nak Anwar Ibrahim jadi Presiden PAS. Saya ada masa tu. Saya ada di rumah Anwar masa Datuk Asri dan beberapa pihak menarik Anwar Ibrahim. Dan Anwar Ibrahim ada berikan sepatah dua pada saya. Masa tu saya muda lagi, usia 20. Ini 42 tahun lepas. Saya boleh cerita di sini, tapi buat apa nak bangkitkan drama-drama dulu, sekarang, hari ini dan esok. Yang penting ialah kita ubah nasib kita, keadaan kita, undang-undang kita. Alangkah cantik kalau kita bangun di Malaysia yang undang-undang disegani, wajib diikuti. Macam negara Jerman. Undang-undang dia. Negara Skandinavian, Perancis. Saya ada company di Perancis, Paris. Saya travel seluruh Europe. Saya travel negara komunis, Venezuela, Rusia, China, Vietnam. Saya travel negara paling korup, Kamerun, Afrika Selatan, Vietnam, Laos, Thailand, ya, Indonesia, Mexico. Saya nak kata amat korup. Saya tak tahu sekarang, dulu Indonesia amat korup sekali. Saya nak cerita korupsinya, awak tak akan percaya. Kalau saya lucu sangat korupsinya, masuk sampai institusi. Awak nak sewa dewan untuk konferensi IT dulu saya buat di Bandung, perlu sogok pegawai yang meluluskan dewan itu, Majlis Bandaran. Ini saya cerita lah. Malaysia tak seketara tu, tapi ada halus korupsinya, kronisme dia. Orang kata PMX pun, tapi PMX kata dia parti yang menang. Renung dulu. Projek Lebuh Raya Utara Selatan diberi kepada syarikat UMNO. Dia bagi MCA pun projek, MCA Kaya. Mahdi kata semua orang kroni saya. Dia privatisekan, dia
menswastakan. Swasta kepada siapa? Ada banyak kepada kroni lah, tapi hampir semua kroni. Anwar pun ada, Dola Padawi punya, saya tak tahu. Tapi ada Senaraya Daim ada, Mahathir punya keluarga ada, keluarga Anwar ada, Zahid Hamidi ada, Rahim Gaus ada, banyaklah. Sesiapa pun naik. Di negara China, bila seorang ahli Politburo, iaitu ahli Parti Komunis China, berhenti atau bersara, mereka diberikan kerusi jadi pengurusi syarikat besar GLC atau syarikat swasta seperti Mobicom, Telco. Saya pernah berjumpa masa mereka melawat Malaysia, saya jadi pengiring. Jadi Jepun, bila orang bersara, dia berikanlah golden handshake ni ialah diberikan jawatan. Kerajaan, pegawai kerajaan pun dia jadi pengurusi yayasan, diberikan kerana kita banyak syarikat, kita kaya. Jadi kita ni boleh teratur. Saya tak kisah dulu orang nak sapu wang, saya kata you jadi chairman lah, tapi tak boleh sembunyi, tak boleh tidur, tak boleh ambil duit bawah meja, ambil duit atas meja. Ikut kitab Al-Muwatta, akad kita bila letak dinar bawah meja itu tidak dikira tunai, akadnya hutang. Cantik amal Madinah zaman Rasulullah dan sahabat radhiyallahu anhu. Jadi kita kat negara kita semakin moden, semakin dengan informasi ini, kita harus berubah masing-masing. Biar ahli politik berpecah, tapi kita rakyat di bawah sentiasa bersatu, sentiasa saling faham. Sekarang ni pandemik X ni, penyakit X ni, vaksin untuk X ini, kita perangi kerana dia dipaksa oleh kuasa asing. Ini satu penjajahan neokolonialisme secara tak langsung, dan yang sedih sekali hampir tak ada ahli politik memperjuangkan ini. Hampir tak ada ahli parlimen. Sudah didekati oleh PPIM. Zul Hasan semalam beritahu saya, mereka baru ini pergi Kelantan jumpa ahli-ahli parlimen PAS, tapi tak ada satu pun layan. Mereka semua sibuk. Isu-isu negara, isu teknikal, isu pendidikan, isu kebajikan, isu makanan, isu harga barang, isu duit, nilai duit wang kita, tak dipedulikan sesiapa. Yang dipedulikan kedudukan sendiri, kuasa sendiri, keselamatan sendiri, keselesaan sendiri. Yang di luar itu hanya topeng. Ini yang saya amat sedih tentang politik. World War 3 sudah berlaku. Ini sebenarnya World War 1 ke World War 2. Ini istilah diberi oleh manusia. Manusia berperang, saya boleh kata 100 World War lah. Dulu Mongol dulu, dah World War. Siapa lagi? Napoleon, World War. Eropah 100 tahun berperang, tahu? Banyak perang yang tidak dicatat, tidak dilaporkan di media. Banyak perang dunia tidak diberitahu dalam sekolah kepada murid-murid. Kita sendiri kena cari. Rajin cari. Jangan kantoi mengkantoi lah. Aku lebih pandai ke apa. Tak ada siapa lagi pandai lah. Siapa nak tunjuk pandai, dia bodoh. Ya. World War 3. 666. Ayo, ini ambil daripada Bible ni. Pakistan versus India, bos. Sama kulit bangsa, India sama India perang. Jadi tengok, apa maksud kebangsaan? Sama-sama Urdu, Hindi, Sanskrit, tapi lain agama. Sama rupa, tapi dia berperang. Manusia suka berperang. Satu Islam, satu Hindu. Macam mana? Kita Malaysia, mujur kita ini aman damai. Ya. Tapi kita makin mundur.
Tadi saya pergi main futsal, saya balik, saya tengok jalan raya sesak lah. Sekali lagi saya tengok rakyat kita mewah. Tak ada orang menangis. Orang bawa dengan tenang kereta. Kereta mewah-mewah. Saya tak ada tengok kereta buruk. Semua kereta mewah-mewah. Kita hidup senang. Apek pun boleh lagi senang, tapi Apek malas sikit ni. Apek buat slow je kerja. Nak kerja sampai mana? Ini saya ambil tabiat orang kita ni. Nak kerja sampai mana? Kalau dah rezeki, tak salah alamat, orang kata dia akan sampai juga alamat kita. Lepas tu kalau tak sampai, kita kata tak ada rezeki, tak ada jodoh. Itulah kepercayaan kita. Kepada saya ini entah mana kepercayaannya, datang daripada mana. Jadi apa pendapat anda? Apa nak bincang? Kita nak bincang benda besar-besar, idea. Peristiwa-peristiwa ni hanya untuk otak-otak yang pertengahan. Manusia ni, drama manusia untuk otak-otak yang rendah. Kita Apek ni minat pada benda yang tinggi, falsafah, tujuan hidup, hala tuju. Apek ada mana tu? Ada atas muka bumi bernama Precinct 8 Putrajaya. Selalu orang tanya no, di mana? Berapa lama sana? Sampai orang halau. Ya. Lepas tu itulah. Ada orang nak jumpa tapi tak tahu tanya. Itu masalah. Saya pun tak tahu lah apa nak buat. Sepatut mudah kan. Penting ke Apek di mana? Yang penting ialah apa dalam fikiran kita. Kita di mana sekarang? Kemana kita nak pergi? Mana halu tuju kita? Bagaimana kita dah 5 tahun berjaya? Dekat dah tu boleh jumpa. Itu bukan jumpa tu. Itu cakap boleh jumpa. Apek suka orang straight to the point. Apek, saya di precinct, saya lalu saya berjaya. Esok 12. Boleh jumpa tak? Macam tu. Jangan jawab. Itu macam lah. Kita jangan buang masa. Lag. Yalah, lag sikit. Ini saya berjaya. Tempat yang sepatut hebat 5G, 4G, 2G aja dia punya kelajuan. Sedih. Saya tak mau compare dengan Hong Kong. Saya tak mau compare dengan Austria. Negara yang laju mana? Vietnam, Thailand. Tak mahu lah, tak baik lah. Nanti kita compare negara lain lah, kita rasa kepatriotisme kita kurang lah. Kita tak mahu patriotisme, nasionalisme kita tercemar, tercedera. Ya? Risau dengan masyarakat kita hari ini yang susah untuk survive. Ini yang saya baru kata tadi, saya tengok orang kita okey aja, semua pergi KFC, pergi McD, drive-thru, shopping mall. Mana ada orang susah? Bukan apa, saya tanya kalau ada orang susah, kita nak tolong. Kita fikir macam nak tolong. Saya rasa dia bukan B40. Bukan B40 susah makan. Dia susah tak boleh masuk tengok wayang. Tak boleh dapat makan angin. Tak boleh pergi resort. Ya. Ini teori saya. Ini pendapat saya bahawa harga barang naik, tapi nilai hidup kita lagi naik. Tengok ni, boleh live. Sampai dapat ribuan view lah sebagainya lah. Dulu tak boleh, dulu kena bayar. Ini free. Mana-mana orang tegur, ini macam kenal ni. Kan? Jadi nilai hidup kita bertambah baik. Kita dapat informasi, tak sakit jiwa. Dulu susah nak dapat maklumat, sakit jiwa tau. Sekarang kita sepatut lebih bahagia. Ya? Hidup kita lebih selesa. Ilmu kita bertambah. Untuk mencapai ilmu tak ada masalah. Tak perlu pergi sekolah. Dulu perlu. Wajib kena ada SRP, LCE. Sekarang tak wajib. Tak ada SRP, tak ada PMR pun. SPM pun tak perlu. Ya? Tak ada orang Cina tanya Apek. Lu ada ijazah. Syarat masuk kerja negara Cina, ijazah. Apek tak perlu. Apek tak perlu. Visa kita setahun tak perlu.
Masuk 30 hari, kita pun dah boring lah 30 hari keluar ke Hong Kong. Hong Kong bagi berapa hari? 90 hari tau. Siapa mampu? Tak mampu kos gaya hidup yang meningkat bang. Kos meningkat, ya tuan. Kos meningkat, tetapi nilai gaya hidup lagi berlipat ganda naik. Awak nak apa? Hujung jari saja. Maklumat adalah kekayaan. Jangan ukur kekayaan dengan apa yang keluar. Ukur kekayaan dengan apa yang masuk. Okey? Negara kita kaya, kita turut kaya. Tengok ke jalan raya, kereta-kereta buruk tak ada. Jarang boleh jumpa. Tengok workshop semua. Tengok car wash semua. Tengok KFC. Tengok McD. Waalaikumsalam. Wahai hamba Allah. Yang panggil ni malaikat ke hamba Allah? Hamba Allah juga ya. Waalaikumsalam. Jadi, izinkan saya memberi pendapat saya yang lebih benas bahawa kita sama-sama maju. Hidup kita senang. Tapi kalau lockdown sekali lagi, negara akan bankrupt. Okey. Venezuela, saya ada kawan di Venezuela, lagi susah hidup. Di Venezuela, lagi susah hidup. Kalau malaikat panggil, alah joking aja lah. Ya. Joking, sama-sama joking. Rumah, tengok. Kemudahan, infrastruktur, semua ada. Jalan semua elok. Elektrik semua ada. Ya. Tasik ada, cantik. Tak perlu jalan jauh-jauh untuk menikmati alam. Ya. Besok tak baguslah. Pergi Cameron mesti sesak. Tapi kalau naik Fraser Hill, pasal orang tak masyhur sangat Fraser Hill. Bermakna, wah ni ada public gold pun dalam. Tengok, orang dah boleh beli emas, beli jual emas, boleh spekulator, boleh main saham, boleh scam, boleh TikTok, boleh live, kaya dengan masa. Malaysia negara aman, damai, harmoni, tanah berdaulat, tempat orang cari rezeki. Dah jumpa rezeki. Namakan Aceh, Bangla, Rohingya, kaya-kaya. Dulu miskin-miskin. Sekarang kaya. Boleh nikah sama orang kita. Terus saya cakap, kenapa pilih orang Bangla? Rupanya dia kaya. Lembu 1000 ekor. Apek dah seekor pun bayar. Kambing pun, apek belum sampai lagi. Itik ada. Beli 10, 2 mati. Ayam kena sapu monyet. Angsa lari. Apa lagi? Anak. Beli 4, 3 mati, 1 hilang. Pengalaman lah. Ikan tilapia dulu, 23 tahun dulu, apa ada bela ikan tilapia di Kuang. Jadi, kita kaya dengan ilmu, kaya dengan pengalaman. Saya bimbing dan ajar masyarakat saving dengan emas. Ya, tapi emas ini pun spekulator tuan. Ini perbincangan lain lah. Tapi pendapat saya lah. Masalahnya orang tak terima pendapat kita. Ya. Asal jangan taksub lah. Jangan kita, kerana lebih sunnah, lebih tinggi adalah dagang. Halal tu bayan, haram tu riba. Menyimpang emas ada mudaratnya dan ada dilarang oleh Islam. Itu sebab dizakatkan atas apa-apa barang emas kita yang tidak digunakan. Negara Malaysia kaya dengan mineral. Kepada saya itu bukan ukuran sekarang. Itu mineral ini, hampir semua negara ada mineral. Yang tak ada mineral, dia ada perdagangan. Perdagangan tu tengok Hong Kong, tengok Singapura, tengok London, tengok itu semua penjajah. Tak maulah, tak mau tengok penjajah. Tengok peniaga yang datang, tak ada apa, tak bawa emas. Sekarang mereka boleh simpan emas. Kenapa? Bukalah fikiran kita. Lihat 15 kali. Bagaimana orang Bangla tak jauh pergi Sungai Buloh. Ada seorang tukang jahit Aceh. Pun tak bakar sini juga. Saya nak jumpa dia lah, baru teringat. Mana tahu. Pergi jumpa dia, cari dia. Geng ni, ini geng.
Saya kenal ramai orang Bangla. Mari sini, kahwin orang sini. Ya. Maju, kerja kuat. Bukan saya merendahkan orang kita, ya. Jangan terasa pula, ya. Waalaikumsalam. Ya. Masalah kita, orang kita ni, kita kena di atas lah masalah. Kita kena angkat diri kita yang cara baik. Yang negatif masing-masing tahulah. Masih lagi ada orang kita yang negatif, kita kena elak. Sama ada dia belajar sendiri, tak ada orang boleh ajar dia. Orang bodoh sombong ni, kita tak boleh ajar. Kita ligan saja. Macam saya ligan TMX. Jangan bagi bola tanggung kat kita. Dulu, zaman Hussein On, Tunku Abdul Rahman, Mahathir bantai. Lepas tu zaman, siapa tu? Mahathir, orang lain bantai. Dan zaman Anwar, mestilah orang bantai. Jangan, saya macam apa ya? Kalau kita naik jadi pemimpin, lepas tu tak ada orang tegur kita, makna ada masalah tu. Bila tanya orang macam mana keadaan negara, semua bagus, tuan. Ini ada masalah. Sama ada mereka tu bohong atau awak bermimpi. Ya. Hidup ini mesti ada masalah. Tapi kejayaan ialah bukan mematikan masalah, tetapi tahu menghadapi masalah, atau lebih bagus, meningkatkan diri daripada ombak masalah. Ya, ini falsafah Zen Buddha, ya. Falsafah Timur. Tak ada masalah boleh diselesaikan, tapi seorang mengangkat diri di atas awan. Apek sokong Anwar ke? Saya tak sokong orang perseorangan. Macam Mahathir, saya panggil dia Sun Tzu. Saya sokong kerana strategi dia. Okey? Faham? Saya bukan sokong personality. Saya bukan sokong peribadi. Dan saya tak mahu saudara, tuan-puan sokong atau kutuk saya secara peribadi. Tapi hanya atas pencapaian atau kegagalan. Supaya boleh diperbaiki. Apa kelemahan Anwar? Sastra. Saya pun tak faham kenapa dia nak bersastra. Walaupun saya pandai berbahasa Inggeris, saya tak guna. Saya pandai berbahasa Cina, wahui chang huai. Tapi saya tak pakai kerana orang tak faham. Buat apa? Cina. Kenapa nak sebut Cina, saudara? Dia tolak mana yang tak kasih untung. Saudara cerita cara umum lah, ya. Kita kena sebut Cina Melayu ni tak dibenarkan ni oleh MC. Oleh TikTok pun tak benarkan. Dia nanti dia ban. Kalau kita sebut ni kan, nanti dia bagi warning, dia ban Apek tu. Jadi Apek nak beritahu lah, beri nasihat, jangan berikan ayat-ayat yang tak membina lah. PN sudah ada alternatif, kenapa tidak mahu undi? PN dia kena kempen lah. Dia bukan sapu semua kerusi. Dia pun ada masalah korupsi. Semua parti lah, termasuk DAP, okey? MC semua. Saya dah minta lah file Lim Guang Eng. Tak ada orang bagi aku lagi. Zul Hasan kata ada. Dia kata tertinggal kat Melaka. Saya kata saya nak tengok file tu. Dia kata dia boleh hubungi orang dalam tabung haji, accountant, sanggup berbicara. Saya mau. Saya tak kisah siapa pun. Xi Jinping ke apa. Saya tak kisah siapa. Kalau you ada file, ada bukti, saya layan. Begitu juga kisah Bakaf Sinun. Separuh daripada kita tak ada bukti. Okey? Masalah pandemik X jelas. Kita boleh baca daripada CDC. Mereka kata ada kesan sampingan. Boleh bawa maut. Saya tak mahu lah. Baik saya makan durian, kesan sampingan durian tak maut. Kalau benda itu mudaratkan kita, orang kata kurang antara dua mudarat. Apa mudarat lagi satu? Covid ni apa? Virus apa? Selsema. Allahu Akbar. Denggi lagi bahaya. AIDS lagi bahaya. Wabak lagi bahaya. Ni selsema. Jadi, dan kita tak boleh marah orang. Saya beritahu Zulkifli, saya cakap kita nak selamatkan orang.
Nabi pun nak selamatkan orang, Syekh Sufi saya pun nak selamatkan orang, semua orang baik nak selamatkan orang. Tapi bila kita hamak kat orang, orang tak rasa dia dalam bahaya, kita tak usah ganggu dia. Ini pandangan saya. Bayangkan Anwar memimpin waktu COVID. Ini sekarang waktu X lah. Lagi teruk dari COVID. Okey? Apakah tindakan Anwar? Tak ada apa. Sekarang dia tak tahulah dia nak kenakan Muhyiddin ke tidak ni. Muhyiddin ni ada kes ke tidak? Ada 7 peti kan? Kenakan mereka. Saya suka tengok semua masuk dalam. Mahathir masuk dalam, Daim masuk dalam, anak-anak dia masuk dalam, Marina masuk dalam, Mughzani masuk dalam. Ada lagi. Ada lagi. Siapa lagi? Vincent Tan boleh masuk dalam. Dia saman balik Sanusi ya. Ada orang kata PAS pun korap, bagi masuk dalam. Biar generasi baru datang. Macam kita nak tanam sayur, tanam pokok. Saya belajar untuk pokok tu hebat, kita kena cantas dia punya batang, cantas dia punya daun. Kadang-kadang bagi racun, baja balik, keringkan balik, kasih tanah itu digaul, dicangkul, baru itu tumbuh. Belum ada lagi kes di Malaysia. Kes X kan. Jadi Zul, saya bersama dengan Zulkifli Hasan semalam, semasa bersama dia keluar berita, menurut orang lah, berita TV ke, TV RTM ke apa, bahawa MC SKMM akan tahan dia, dakwa dia atas tuduhan menyebar berita palsu. Kerana dia kata jururawat terancam kerana mereka frontliner sudah di booking untuk dicucuk terlebih dahulu. Jadi itu pendapat Zul Hasan. Saya bukan sampai pendapat itu. Saya anggap masih dalam kajian. Tapi dia berhak pada pendapat dia. Dan saya sokong dia. Dan saya rasa tak berhak kerajaan nak mendakwa dia. Tapi dia nak dibicara. Macam Roland lah. Dr. Roland mau dibicara. Ya, saya pun, kita berani dibicara. Demi kebenaran. Walaupun susah kita terpaksa lalui. Dan mesti kita tahu Allah memberi ganjaran. Dan kita bercakap ni sangka Allah tak hadir. Allah hadir tuan-puan. Allah hadir di sini. Dan dia tahu apa dalam hati kita. Dan dia mengadili. Sesiapa bantu urusan dia menyuruh kepada kebaikan akan diberi ganjaran. Lu percaya tak percaya, tapi saya percaya. Saya percaya. Orang karma pun percaya. Ya. Siapa ayat? Anwar hanya pandai retorik. Semata-mata yang bijak tidak akan terberdaya. Mana ramai yang tak bijak lah ya. Itulah. Alhamdulillah Allah dah berikan kita rezeki. Sesiapa yang susah, bukan dengan alung siapa yang tak dapat makan, kerana dalam Al-Quran sebut ara'aital ladzi yukadzibu biddin, tidakkah kamu lihat siapa yang dustakan agama? Alladzi ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim, iaitu tak menjaga yatim. Ada orang yang tak ada tempat bergantung yatim. Zalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin, iaitu tak berikan makan kepada orang miskin. Orang miskin minta duit, itu bukan ta'amil miskin. Kalau dia tak ada makan, beritahu saya. Saya nak bantu. Siapa yang tak dapat makan. Makan KFC lain beli lampin budak pun lain. Susu barang-barang yang mewah lain. Kerana dulu saya tak pakai lampin yang Pampers ni. Pampers anak. Dulu kita pakai kain tu. Basuh kain. Saya basuh kain-kain adik-adik saya. Dulu tak ada washing machine. Saya dilatih oleh ibu saya.
basuh rumah, basuh lantai dengan kaki, dengan kain, dengan air. Anwar pun dapat dana asing luar negara. Wartawan ada dedakan. Dah tahu dah. Dari dulu lagi dah tahu. Tak rasa perlu dedakan lagi lah. Biar Anwar sendiri menjawab lah. Tapi masa 98, ubat daripada IMF ialah kita naikkan inflasi kita, kadar faedah kita supaya duit tu lebih disalur oleh IMF sebenarnya. Dan akhirnya mereka beli kita. Ini yang IMF buat lah. Sebenarnya IMF ni satu front macam WHO lah. Bank ni sebenarnya kartel juga. Kartel terbesar ialah bank. Dia guna kerajaan. Syekh Sufi saya dah beritahu. Dia mula dengan ekonomi kepada politik bersama ekonomi. Kita jahil tak sepatut jahil lah. Kita sepatut bijak lah. Lagi satu saya bercanggah ialah cara kita memikirkan bahawa penyelesaian akan datang depan ialah Imam Mahdi, Dajjal. Saya dah beritahu, saya tidak percaya itu kerana saya ada asas untuk tidak percaya. Bukan saja tidak dalam Quran, tetapi sumbernya jelas daripada Kristian dan Yunani. Boleh dibuktikan, tapi masalah orang kita taksub, tertutup hati mata. Itu bukan urusan saya. Saya dah cerita bukan untuk saya yakinkan orang, ya. Saya cerita ialah kerana saya tahu lah ramai dah faham, ramai orang dah tahu sendiri. Cuma kadang-kadang bila dominan tu bersuara, semua pro PMX, jadi yang XPM ni semua diam. Lawan arus kan. Apek lawan arus. Kita walaupun seluruh dunia tidak beriman, kita tetap beriman. Kita jangan ikut saja begitu. Kerana akhirnya Allah akan adili. Walaupun orang yang tak beriman kepada Allah, orang yang menolak Tuhan, dia harus ada prinsip dalam hidup dia. Kalau tidak, dia tak ada beza dengan haiwan. Sebenarnya haiwan ni bukan kebinatangan tau. Haiwan ni pun ada prinsip, ada sunnah dia, ada hukum dia, ada yang kebaikan. Dan Apek tak suka buruk-burukkan orang. Itu tengok saya punya ucapan tak ada suka buruk-burukkan. Saya counter balik lah. Bila orang tak terlalu percaya sesuatu kan, saya counter balik. Saya tak suka buruk-buruk. Saya Ustaz Hadi Awang kalau saya jumpa, bukan kata saya nak baik dengan dia. Kita memang suka baik dengan orang. Ada kebaikan. Setiap orang ada kebaikan. Kalau kita kata dia tak ada kebaikan, buruk lah. Tapi kita mesti risau tentang kerajaan yang ada sekarang. Berapa lama dia boleh bertahan. Satu terma. Besok, kalau bukan Muhyiddin naik, orang lain naik. Ini Azmin naik balik, KJ naik balik, Walaun Malaun suka panggil orang nama Walaun Malaun, apa lagi nak panggil, anak konda. Dapat apa kita? Cuma orang dapat apa? Dapat pahala. Ada kan? Kita mesti ada ilmu, kita mesti mengaji. Tak salah mengaji, amat dianjurkan. Kelahiran kita, sumber kita semua ditentu oleh Allah. Akhir kita pun ditentu oleh Allah. Tak ada benda nak dibanggakan. Aku keturunan ini, aku keturunan. Dululah saya sebut bahawa Mak Kilau ini diderhakai oleh, dah tahu dah, orang dah tahu sejarah. Dia kata saya ni menghina keturunan Mak Kilau. Sedih lah kita. Tak ada benda kepada saya. Kalau kita bagi nasihat, pendapat pribadi, ini TikTok pribadi saya. Saudara, kenapa nak type huruf-huruf besar? Ikut etika menaip, dia kena huruf kecil. Kenapa warga asing terlalu? Kerana huruf besar menjerit. Ini etika, saya cerita etika. Kenapa warga asing terlalu banyak di bumi Malaysia ini? Tiada tindakan. Saudara, warga asing datang sini kerja, saudara. Kita perlu mereka. Sanggupkah saudara kerja di kedai mamak? Sanggupkah saudara kerja kedai gunting di Sungai Buloh?
Sanggupkah saudara, saya tahu saya cerita ni dari pengalaman ya. Sanggupkah saudara kerja bela lembu? Sanggupkah saudara kerja Pak Gad? Mereka bukan buat kerja-kerja manager. Sanggupkah saudara jadi cashier di stesen minyak? Sanggupkah saudara jadi penyapu lantai? Gaji itu relevan? Ini bukan jawab soalan. Saudara, jangan guna huruf besar. Saya dah cakap, tak baik dari segi etika menaik. Dia menjerit. Dengan saya menjerit kan, saudara mesti marah kan. Jadi tak baik. Saya tak ada apa, tapi orang lain tengok tak manis kan. Saya sanggup jika gaji yang relevan. Inilah. Ada orang kata, saya nak cari kerja. Ya tak perlu kerja. Macam tu. Okey, bagi gaji, apa gaji relevan? Saudara tadi tanya, kenapa ramai mereka kat sini? Sekarang saya nak tanya, gaji mereka relevan ke tidak? Jadi, relevan ke kalau gaji relevan ke tidak? Tak relevan. Kerana saudara kata ramai sangat mereka sini. Jadi, mereka datang sini kerana apa? Kerja. Gaji mestilah ada. Mereka dapat hantar balik. Tahun lepas 90 bilion ringgit tau. 90 bilion ringgit, cuba fikir. Tapi saya cakap kita tak sanggup. Apa maksud relevan? Nak RM5,000 jadi penyapu lantai. Saya tahu gaji mereka RM2,000, RM2,500. Saudara sanggup kerja? Mengikut statistik tak sanggup. Mengikut statistik, rakyat kita tak sanggup. Kita lebih suka kerja yang glamour sikit lah. Kerja McD, Starbucks, hawa dingin. Kalau kerja kilang pun, ada bas bawah. Ada muzik, boleh dengar muzik, ada hawa dingin di kilang. Sekarang kilang pun dah kurang. Vietnam, Myanmar, Nepal, itu pun Vietnam balik Vietnam kerana Vietnam dah banyak kilang. Sebab itulah keadaan dia. Saya tak lama ni nak pergi Vietnam lagi. No, sebab gaji kecil rakyat Malaysia banyak benda nak bayar. Habis orang Bangla tak ada banyak benda nak bayar. Mereka kena hantar kat 90 bilion mereka hantar kat rumah. So kenapa ramai warga Malaysia kerja di Singapura sektor 3R? Saudara menyatakan sesuatu yang kita sudah tahu dan fadilat dia kerana gaji tinggi. Yalah, saudara tadi tanya. Sama juga orang Singapura tanya, kenapa ramai orang Johor Bahru mari sini? Kenapa ramai orang Malaysia mari sini? Australia, sama saya di Australia, orang kata, kenapa ramai Cina mari sini? Saya di Afrika, Kamerun, kenapa ramai orang Nigeria masuk Kamerun? Selalunya orang asing, dia senang aja. Dia simple. Mereka itu, dia bukan soal gaji kecil. Dia bukan like that. Mereka sanggup buat kerja yang orang kita tak mahu. Orang kita nak gaji lagi besar. Jadi dia marilah. Kalau orang kita sanggup kerja penyapu, penjaga, orang asing tak ada sini. Dia duduk sini buat apa? Nak jadi perompak. Orang asing mari sini kerana dapat kerja. Ramai yang pergi Dubai kan. Ramai pergi Bahrain, Qatar, bawa lori. Saya kenal orang Afrika yang kerja Qatar, perempuan. Pelayan, kerja hotel. Di Australia pun rakyat Malaysia kerja ladang sebab mata wang tinggi. Bukan. Rakyat Australia tak mau buat kerja itu. Kalau mereka buat kerja itu, tak ada kerja kosong. Mereka boleh pergi sana, syarat pertama mesti ada kerja kosong. Awak minta kerja. Tuan, saya nak kerja. Jawapannya, tak ada kekosongan. Macam mana mau kerja? Apek boleh jaga anak saya? Ada orang tanya. Boleh jaga anak saya nak belajar ni. Tak ada kekosongan. Tak ada tempat. Tempat saya tak ada. Ini tempat orang. Kalau perlu, saya kena ada warden, saya kena ada bangunan, saya kena ada bajet. Macam sekolah lah. Sangat senang buat sekolah. Berjuta ringgit tu. Sangat senang ke? Orang susun untuk kerja kamu di Australia dengan visa dengan semua kan. Sebab ni gaji yang rasional. No, it's not that. Gaji semua tempat rasional. Ya.
Semua barang ada pembekalan dan permintaan. Kenapa satu gaji tinggi atau rendah? Kerana kuasa, bekalan dan permintaan. Orang minta, banyak orang kena kutip Apple di Australia misalnya. Kita perlu 20 orang. Australia baru 5 orang sanggup kerja. 15 terpaksa ambil orang luar. Saudara tadi tanya, kenapa ramai orang asing di Malaysia? Kerana banyak sangat kerja kosong. Gaji mestilah. Mereka tanya berapa. Dan kerja kosong ni tauke-tauke nak isi. Saya bayar 500, tak mau. 600. Mau, okey, pergi. Lepas tu orang 600 tak mau. 800, macam tu. Permintaan dan bekalan, ini economics. First year economics, apa belajar. Ya? Bermakna, kenapa gaji dengan kau 2,000? Kerana ada orang lain sanggup buat 2,000. Bos, saya nak 3,000. Dia tak bagi awak kerana ada orang lain boleh buat kerja awak 2,000. Ramai warga asing lari dari tauke, bebas di bumi Malaysia. Kerana masalah tauke tak bagi, orang lain bagi dia lebih. Simple je. Kalau anda buat satu kerja, anda gaji 2,000. Awak kerja KFC lah, 2,000. Sekali McDonald offer you 2,500. You lari tak? RM50 pun lari. Basic 1.2K. Kenapa kerja basic? Buatlah macam Apek, pakar komputer. Basic saya 5,000 ke atas. 10,000, 15,000, 20,000, 30,000. Kenapa tak buat tu? Siap boleh berniaga di Selayang. Mana mereka cari modal? Mereka simpan. Kita pun boleh berniaga. Kenapa kita tak berniaga di Selayang? Oh, dia dah blok. Dia blok pasal dia ramai. Kita sikit. Saya pernah pergi Selayang. Saya kenal orang yang duduk Selayang. Saya pernah pergi Pasar Borong dari dulu lagi. Saya pernah bertanya. Saya tahu orang kerja R&R. Orang yang ada kedai. Saya rapat. Saya selalu bincang mereka. Mereka beritahu. Orang kita malah. Orang kita salahkan rezeki. Ini jawapan dia, bukan saya. Saya tak ada lah. Saya tak maulah. Saya tak sukalah bergaduh dengan orang. Tapi masing-masing tahulah. Saudara sendiri lebih tahu. Ada undang-undang ke warga asing boleh berniaga? You tanyalah pihak polis. You buatlah laporan polis. You buat laporan polis. Kenapa orang Bangla boleh berniaga di Bukit Bintang, boleh berniaga di Selayang? Mereka bekerja. Bos bagi mereka. Bos dah duduk relax aja. Ada warung, ada gerai, permit gerai. Mereka dapat 500, mereka sewa kat Bangla 3,000. Relax, goyang kaki 2,500 tak payah kerja. Ramai. Ini fakta, bukan saya tau. Fakta, statistik. Kalau anda pun ada permit taksi, bayar 1,000. Awak bawa sendiri dapat 5,000. Sekali Bangla kata, siapa kata, Encik, saya ambil lu punya permit taksi, saya kasih lu 3,500. Saya untung atas angin tu, 2,500. Awak goyang kaki lah, buat kerja lain. Ini sure punya, rumah sewa. Kamu ada 10 bintu. Satu bintu you kutip 1,000. 10 bintu 10,000. You goyang kaki. You main saham. Akan jadi rosak tak negara? Dia begini. Rosak macam mana? Rohingya memang makin membiak. Kita pun membiak. Kita biaklah lebih. Kahwin 2-3. Banyak janda. Yang muda-muda boleh beranak lagi. Mereka tak bayar cukai. Penguatkuasa lah, bukan kerja kita. Mereka bayar cukai lah. Beli rokok kena cukai. Sewa rumah kena cukai. Secara indirect kita dapat cukai. Dia masuk aja dia bayar cukai airport. Dia sampai landing kita dapat duit. Setiap pelancong datang dari negara, pelarian ke negara, kita dapat duit. Sekurang-kurang daripada UNHCR. Jadi, saudara tak boleh tulis huruf besar begitu. Mereka tak bayar cukai, menjerit. Salah. Mereka bawa cukai banyak. Kita dapat banyak pendapatan. Mereka guna perkhidmatan bank, kita dapat duit. Ramai rakyat berebut beras.
Kita bukan berebut beras. Kita tak cukup kuasa membeli. Faham? Kuasa membeli kita terlalu rendah. Apa yang boleh beli beras perang? Apa yang boleh beli beras guino semasa di Thailand pun, ya, di Vietnam pun saya akan beli beras mahal kerana saya ada kuasa membeli. Kalau saya tak ada duit, tak cukup kuasa membeli, itu masalah lah. Jadi bukan soal berebut, soal pendapatan. Kenapa tak rebut pendapatan lebih tinggi? Ini sekarang banyak orang soal kos. Dia tak soal. Katakan saya beritahu, belajar kursus komputer bayar 2,000. Tak maulah, mahal. Pendapatan 10,000. Lagi mahal kan, lagi baik. Salah Apek. Pendapat Apek tentang Alibaba lesen dari segi agama. Oh, itu soalan bagus. Okey, dia dipanggilkan rentier ekonomi mengikut mazhab Maliki riba. Dia tak boleh sewakan. Dia kena sama-sama usaha sama. Ya? Simple lah Islam. Dulu Anwar janji pendidikan percuma. Tanya dia. Kenapa dia mungkin janji? Tuan ada ajar basic coding? Tak ada. Saya ajar advance. Dan saya dah bagi semua dalam TikTok, dalam Facebook, saya ada YouTube, saya dah buat dah. Saya ajar. Saya ajar yang lebih basic daripada coding, Excel. Saya kata sebab pandai Excel, ada pekerjaan. Lagi satu bahasa. You kena bahasa Cina, Cantonese, Mandarin. Kalau tak boleh, tak apa, bahasa Inggeris. Kalau tak boleh, tak apa, bahasa Java programming. Ada kerja. Sampai Terra Java programming, mula saja 2,500. Tak kisah anak tu umur 15. Ya? Selalu kita ajar, kena bayar kita. Tak ada orang ajar free. Apek ada ajar free, tapi ikut masa saya. Tak boleh kata, Isnin ke Jumaat, ajar. Itu kena bayar. Saya ajar bila saya ada masa lapang dan saya dah buat video, beratus video dan bahasa Melayu pun ada. Dan saya selalu paste kat Facebook. Saya dulu masa pandemik saya tawar siapa nak belajar hack MySejahtera dalam 2 minggu. Tak ada seekor pun nak belajar. Ada 2 muslimat nak belajar tapi untuk tujuan-tujuan lain. Kerana saya nak orang yang belajar dengan saya bagi percuma ialah jemaah. Iaitu dia belajar fardu kifayah untuk sebarkan kepada generasi akan datang. Tapi dia fikir sendiri saja. Ini masalah dia. Banyak orang datang kepada saya, saudara. Minta tolong. Saya sanggup tolong. Atas dasar jemaah. Saya tolong awak kena tolong balik jemaah. Tak. Dia tolong sendiri saja. InsyaAllah 2024 saya menggunakan jenis sebagai developer. Good lah. Good lah. But senang lah. Pandai matematik sikit, tahu bagaimana bumi ni bulat, sudah cukup syarat. Tahu pakai Excel, belajar bahasa Inggeris. Apa susah sangat belajar bahasa Inggeris? Saya pun boleh bahasa Melayu. Kecek latih pun boleh. Apa masalah? Kuai, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Apa masalah? Manusia, kucing susah lah. Beritahu kucing, jangan miau, tak boleh. Jadi manusia ini memang dilahir untuk belajar. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram allazi 'allamal biqalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Manusia dicipta untuk belajar. Tapi sistem dah rosakkan kepala otak dia. Menghafal saja. Jadi macam tu pihak agama kena bagi. Pejabat agama ni bodoh saya nak cakap. Tanya dia ada apa? Kes vaksin dari segi agama halal ke benda ni? Ikut mufti. Tanya mufti dia ada ikut KKM. Tanya KKM ikut WHO. Bodoh saya tak kasak lah. Saya cakap yang benar. Kalau bodoh kita kata dia bodoh. Jahil kita kata jahil murakab. Pejabat agama sepatutnya martabat dia lebih tinggi. Dia kutip zakat dengan beras. Nampak? Zakat dengan beras selesai masalah beras kan? Dia tak buat. Dia tak baca mazhab. Saya belajar mazhab. Kita kena pegang beras. Kita kena zakat dengan gandum atau beras. Mati. Dia tak tahu datang di mana fahaman dia.
Tabligh pun saya ikut. Setiap kali tabligh, bila saya turn berucap, saya akan tanya, baca maksud Fatihah. 1 dalam 10 dia boleh baca. Sedih. Kita nak berdakwah, jemput orang ke jalan Allah, kita sendiri mesti faham ayat Allah. Itu syarat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa komen apa? Isu kita perlu start simpan makanan. Saya tak setuju. Tidak ada nas kebuluran. Ayat kebuluran, dalil kebuluran datang daripada kufur barat. Nak gertak kita, takutkan kita. Kita mesti beriman kepada ayat Allah yang menjamin wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh inna Allah babil amri qad ja'ala li kulli syai'in qadara. Baca 1000 kali ayat 1000 dinar. Tapi apa suruh baca 15 kali maksud dah cukup. Inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. In tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Itu semua ayat cukup. Fa bi ayati rabbikuma tukadziban. Semua ayat itu cukup. Hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula ni'mal. Semua ayat itu tidak membenarkan makhluk kebuluran, melainkan diberi syahid. Okey? Syahid. Orang beriman diharamkan kebuluran oleh Allah. Allah mengharamkan atas dirinya menzalimi sehelai rambut orang yang beriman kepadanya. Dia maha berkuasa. Barat mau kita percaya dia. Jangan takut saudara, rezeki dah tertulis. Yalah, tapi dia tak tahu berapa banyak. Dia tak tahu berapa banyaknya. Mencukupi. Ada hadis kursi kalau tak silap saya. Bagi anak Adam sudah tertulis kuburnya, mautnya dan rezekinya selaju air terjun dari gaung. Tengok air terjun dari gaung kan laju kan? Gravity kan? Rezeki kau laju tu, mari. Maut kamu laju tu, mari. Tapi tak payah hadis kursi, tak payah. Ayat Quran dah cukup. Ayat Quran kata, sesiapa takwa kepada Allah, dia akan dapat kejayaan. Dia akan dapat perlindungan. Sebenarnya semua dah dapat. Semua dah dapat. Cuma orang beriman tu, dia yakin. Orang tak beriman, dia risau. Baik aku curi, nanti aku miss. Tak payah curi. Allah saksi. Masya Allah. Manisnya iman orang yang serah kepada Allah, lalu nampak rezeki datang depan dia. Berkali berlaku pada saya. Saya nak saudara nampak sendiri. Ini bukan keramat, bukan mukjizat. Wali-wali Allah dah sebut dalam Al-Quran. Inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Sesungguhnya wali-wali Allah tidak takut dan bimbang pada mereka. Allazina amanu wa kanu yattaqun. Mereka itu beriman dan bertakwa. Surah Al-Yunus ayat 62, 63. Baca daripada 60 sampai 65. Menerangi jiwa anda. Apa lagi ayat menerang? Banyaklah. Wadduha. Banyaklah. Wattini wa zaitun. Banyak. Wa yuridu. Laqad ja'akum. Yasin. Banyak ayat penerang hati. Tahu tak anda, kita boleh 7 hari tak makan. Dan kita akan sihat daripada penyakit kanser. Siapa yang tak makan selama 7 hari, kanser tak. Ini kajian lah. Ada yang share beg kecemasan dan bersedia cari tempat tinggi. Saudara boleh, tak ada masalah. Saudara nak buat, saya tak buat. Saya anjurkan jangan bergerak. Saya anjurkan kalau nak prep, duduk tepi kedai Maidin. Duduk tepi mamak, duduk dekat Ion, tempat pelabuhan.
Nabi semua buat gitu. Nabi tak lari, melainkan Allah larikan. Gua Hira, 2 batu saja daripada Mekah. Al-Khafi di luar kota Rom. Ada tafsir oleh Dr. Mazhar kata, lari bukan amalan orang Islam. Pernah tengok tak live Alung? Saya anxiety kalau dengar live dia. Pintu-pintu dah tembus lah. Jangan masuk grup-grup yang beri anda anxiety. Nah, ini nasihat saya saja, tak wajib ikut. Betul, alhamdulillah lah kalau betul, tapi saya tak tahu betul tidak, saya ikut sajalah apa saya baca. Kita kena tengok hakikat wajah Allah. Kullu ma alaiha fan. Oh, ini ayat power. Kullu ma alaiha fan illa ibtiga wajhi rabbi a'la. Segala yang ada akan fana. Ini kuantum fizik lah. Segala yang ada akan fana, musnah, melainkan wajah Allah. Kita pun musnah. Hidup je macam biasa, ya. Beriman macam biasa, ya. Demi Allah, demi jiwa kita dalam tangan Allah. Rasalah diri anda seolah jiwa anda memang jiwa anda dalam tangan Allah. Dia pegang. Bila rasa takut, dia membalikkan masa takut. Masa tenang, kerana dia balikkan balik. Balik kan? Salibal qulub kan? Bayangkan. Bukan bayangkan. Memang jiwa anda tangan Allah. Alam ini tangan Allah. Biyadihi. Itu apa? La ilaha illallah wa la syarika lahu mulkul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu zikir power tu. Allah tidak ada Tuhan melainkan Dia. Tidak ada apa pun boleh sekutu dengan Dia. Dia tak perlu pembantu. Allah kata Dia tak perlu pembantu. Malaikat maut pun, sebenarnya cari yang Quran tak jumpa tau. Malaikat maut pun dimatikan. Dia yang yuhyi wa yumit. Dia yang hidupkan dan mematikan. Orang kata angel of death. Malaikat maut ni daripada Kristian tu. Tak ada. Allah yang hidup dan matikan. Saudara kena periksa dari mana saudara dapat sekian amalan. Sucikan amalan kita ikut ayat Allah. Saya kalau tak sebut nanti saya berdosa lah, jadi saya kena sebut lah. Kita tak boleh panggil selain dari Allah. Jadi mana-mana ayat mengikut Ibn Arabi, ayat jampi pun tak boleh. La ilaha illallah pun tak boleh untuk memanggil Allah. Memanggil Allah makna betul-betul Allah. Dipanggil Allah. Tak ada sebutan pun. Tak apa. Kerana sebutan nanti wasabi marah. Kan? Ni bergaduh apa ni? Tak serius macam tu. Saya tak follow. Jangan cerita orang lah. Sanusi ke apa kan. Jangan cerita kebukuan orang. Dia akan datang balik kat kita. Ni Syekh Sufi saya beritahu. Jangan cerita kat orang. Kenalah, kita kena amal lah ya. Okey, Dewi Remaja. Ini nak kepastian ya. Bila anda beriman kepada Allah, Allah akan... dia beriman ni tak boleh iman bodoh ya. Aku tak mau dengar orang lain. Siapa kata tak boleh dengar orang lain? Kita dengar lah. Tapi kita guna akal untuk tapis. Orang yang nak bagi kita risau, kita tanya dia kenapa risau. You tengok kes Maryam. Surah Maryam. Ibu Isa. Dia risau kan?
Tiba malaikat Jibril muncul. Boom. Dia cakap apa? Salam alaik. Salam atas kamu. Dia tak risaulah. Dan macam mana dia jawab, Maryam? A'udzubillah. Aku berlindung dengan Allah daripada engkau. Ini perempuan beriman lah. Lelaki tiba-tiba muncul kat bilik dia kan. Aku berlindung dengan Allah. Dia tak boleh berlindung dengan lain lah. Dia tak boleh dengan lain. Mana aku berlindung Allah kan. Orang beriman takut lah dengan. Lepas tu, malaikat tu, sakinah, ketenangan. Bertenang. Bertenang. Tak ada kecoh tau. Nabi, ayat semua datang tak ada kecoh. Orang yang kecoh, menurut dia, sebab kita tetap masjid lama zaman Covid, jadi pintu untuk jin masuk ini. Dia sangka jin ini, dia ikut pintu lah. Jin ada pintu. Albab. Menurut dia, sebab kita tutup masjid lama zaman. Masjid ni bukan bangunan. Seluruh bumi adalah masjid Allah. Rumah Allah ni tempat kita sujud. Tubuh badan kamu pun boleh dianggap sebagai rumah Allah. Tapi saya tak suka bicara begitulah. Nanti kita tertarik-tarik kepada bayang-bayang. Kita nak menyaksikan wajah Allah, tidak boleh ada sekutu apapun. Zahir kita ikut syariat saja. Supaya batin kita bebas hakikat. Gitu. Jadi bila orang cerita ni masjid ni ada tanda, saya campur. Zul Hasan selalu cerita kat saya, ini 5G on ni semua orang mati. Saya kata alhamdulillah. Syaitan menangis. Jangan cakap 90% orang mati. Jangan cakap 50% orang mati. 10% orang meninggal tiba-tiba, kita kaya tau. Kita bagi. Setiap 10 pintu 1 kosong. Siapa nak duduk? Setiap 10 orang ada 1 mayat berkelimpangan. Siapa nak kutip? Kita dapat duit ya. Takkan kutip free ya. Saya beritahu Zul semalam. Dia tunggulah orang mati. Relax lah. Allah tak bebankan kita lebih daripada apa kita boleh pikul. Nabi pun sama. Dia berdakwah cara relax. Dulu tak ada internet tau. Nabi dakwah. Disampaikan slow ya. Yalah kampung dulu pun tak besar di Mekah kan. Banyak-banyak pun 10,000. Tak, dia kata kuat-kuat pun ada Zira Arab pun 2 juta orang. Kerana 1 dan 5 turun masa kepung Mekah. 10,000 kali 50,000 jadi minoriti orang Islam masa kemenangan Islam. Bukan semua. Syria majority Kristian. Ini sejarah lah. Setuju dengan sejarah lah saudara, bukan setuju saya. Dan saya masih membelajar lah. Buya Syakur kata, saya suka belajar, saya masih belajar dan saya tak akan berhenti belajar. Itu sikap bagus. Itu sebab kita sayang Buya Syakur. Bila orang tegur Buya Syakur, kritik dia, saya tak ada malaikat Jibril macam Nabi. Awak lah malaikat Jibril. Tengok dia punya cool lah. Kalau boleh jumpa malaikat, apa nak cakap? Buya Syakur, kalau saya jumpa malaikat Jibril, saya akan tanya, tempat saya di mana esok di akhirat? Syurga ke neraka? Selesai cerita. Orang tanya dia, mazhab mana yang betul? Saya tidak ada semasa Nabi. Saya tak tahu mana yang betul. Jangan you nak buat apa, ikut pilihan masing-masing. Selagi jangan paksa orang lain. Jadi wasabi tak boleh paksa Sunni, Sunni tak boleh paksa wasabi. Sufi tak boleh paksa Syiah, Syiah tak boleh paksa Sufi. Tapi masalah sekarang semua nak paksa memaksa. Awak tak ikut, awak jahannam. Tak boleh. Kita berdakwah pun tangan Allah kita. Di tangan Allah. Saya dipanggil oleh Syekh saya bawa Islam ke orang Cina. Saya dah cuba masa PAS 85. Ramai orang Cina.
kenal saya, Wan Pausin. Ramai orang kenal nama saya. Yang tua-tua lah. Banyak yang meninggal. Setelah kat Cina keluar nama saya. Bukan Ridwan Un. Wan Pausin. Itu nama Cina saya. Saya beritahu pemberita Wan Pausin. Masyur nama itu. You tulis Wan Pausin kat cerita kat orang Cina. Lu ala dengar ini Wan Pausin. Oh ya, dia cakap banyak lama tak ada dengar ini orang. Ini macam lah. So itulah. Allah kena sayang kepada Rasulullah SAW. Tidak boleh sampai kepada Allah selain dari melalui Rasulullah SAW. Itu guru sufi saya beritahu. Jadi kamu sayang Allah, kamu nak Allah, mabuk dalam tu tak boleh. Dia mesti ada syariah. Kalau orang tu tinggalkan solat, lari dari dia. Dia sudah memecahkan hakikat dia. Ini Syekh Sufi saya beritahu. Saya ikut saja. Dan tak ada masalah. Dan dia banyak mengajar ilmu. Ilmu tasawuf ni senang aja. You masuk Nasyabandi pun ada. Niat. Macam mana niatnya. Tapi guna ilmu yang sedikit untuk nak orang mana kita nak berkongsi. Saya nak bukan nak sampaikan, kita nak cari jemaah yang bersafahaman, orang yang, kerana kita ni sosial, manusia tak boleh hidup seorang. Aku nak hidup, cuba awak hidup kat gua seorang, wah, kata hebat tu. Tahun macam Hindu punya yoga, duduk bertahun-tahun dalam gua. Tak boleh aku duduk 2 hari pun jadi gila. Itu 2 bulan setengah sandakan. Nak cekik mamak macam mana kan. Akhir dapat keluar kat sandakan, duduk mamak. Masya Allah, macam syurga. Nak duduk kat mamak, order satu kelapa ke Nescafe ke, duduk sana. Aduh, siksa ke. Cucuk lah, biar cucuk. Ada orang cakap macam tu, ada seorang ustaz, biar cucuk mampu lah. Pula dah. Saya tak cucuk, alhamdulillah. Tapi bukanlah saya bangga. Kita kesian kat saudara mara kita yang terpaksa tunduk kepada tekanan. Jadi kita ajar dia ayat-ayat rezeki. Rezeki di tangan Allah kan. Kenapa tak percaya? Saya tak cucuk. Kita berterima kasihlah kita tak cucuk. Yang cucuk tu kita bantulah. Banyak tanya saya dah cucuk ni, boleh ke saya amalkan sunnah ambil kurma azwa? Pertama, itu hadis daif. Kedua, kalau kamu dah syirik kepada Allah, awak tak boleh ikut Rasul. Ikut Rasul ini dengan syarat untuk sampai Allah. Tapi kalau engkau dah ingkar dari segi mempersoalkan kehebatan Allah, tak boleh pakai Rasul. Logik tak? Macam mana logik lah? Logik tu common sense lah. Kamu tak mahu Allah, kamu nak minta ampun Allah melalui Rasul, tak boleh. Dia mesti direct kepada Allah. Tawabu mesti kepada Allah, baru melalui Nabi. Itu sebab hadis tak boleh bertentangan dengan ayat Allah. Ini muktamad. Ini dalam mazhab. Semua mazhab asalnya. Tapi pendeta-pendeta lepas tu dah terbawa-bawa sampai sekarang. Kadang-kadang bukan tunduk, tapi tak tahu jalan. Saya percaya itulah. Kadang-kadang saya nak cuba fahamnya kenapa mereka semua pergi tunduk. Tak tahu jalan. Ini kita beritahu. Jalannya Allah. Senang je. Orang yang ada Alhamdulillah pun cukup. Alhamdulillah. Ini ayat nakliyah yang tertinggi. Ibn Arabi mentafsir. Dan Ustaz Mutabar pun kata itu dalil nakliyah tentang kewujudan Allah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Yang cucuk boleh ditok, tak boleh. Dia ada kesan. Kenapa nak susahkan diri anda? Semua saya sudah cuba. Dulu jantung saya laju. Dia ada kesan. Kita tak tahu kat anak-anak besok.
Ada kajian Dr. Mustafa Ali Muhammad lebih tahu, 50 tahun kemudian baru cacat. Takut Jangan. Detoxnya senang saja. Zikrullah. Bukan meratib. Zikrullah ni zikir hakikat. Tafakur. Tadabbur Al-Quran. Sayang ayat Allah. Sayang apa yang Allah sayang. Menurut kajian barat juga, psikologi juga, fikir kita, tafakur kita, zikir kita boleh ubah neuron dan DNA. Dengan DNA kita rosak, dia boleh berubah. Dengan syarat orang itu ada kesedaran lah. Jadi detox ini semua kalau berlawanan dengan takdir Allah atau ingkar Allah, jangan harap saya. Pertama kerana kita tunduk pada orang tu dan masalah syirik. Kerana mereka bagi syarat. Kalau awak jahil ambil satu ubat, itu lain. Ini bukan jahil, dia bagi syarat. Kalau kamu tak ambil, saya akan susahkan kamu. Itu istilah syirik. Seolah kamu tak sembah. Kamu jangan sembah Allah. Kamu sembah saya. Itu lebih kurang maksudnya. Rezeki dari saya. Kesenangan dari saya. Hak untuk pergi sini sana daripada saya. Awak kena tunduk. Itu simbolik lah. Mana kita sudah syirik. Jadi tak timbul masalah detox. Masalah syirik tu macam mana nak detox daripada syirik. Macam mana bersihkan daripada syirik. Biar mati tak apa. Biar kita hancur tak apa. Tapi jiwa kita, roh kita sudah engkar. Macam mana detox jiwa itu. Jadi jangan risau. Kalau badan kita dicederakan apa, itu dalam tangan Allah. Itu dibalas Allah. Kita mati pun syahid. Dapat syurga. Jadi itu caralah saya menilai lah. Kalau seorang tu kata saya terpaksa tunduk, lepas tu saya pergi cari cara Nabi ke sunnah ke apa, terus saya tak sah. Tak sah kerana macam bank Islam dia tak sah, asasnya tak sah. Ceritalah berapa banyak ayat. Macam ambil pelacur, kita akad. Semua tak sah. Bukan kata niat. Menipu. Kita menipu Allah. Tak boleh kan? Surah Ar-Ra'd ayat 11. Malaikat pun tak tahu tau. Orang yang menipu Allah ni. Malaikat tak tahu. Sekarang banyak grup kata, media mereka kawal, BlackRock ni boleh sini sana. Jangan percaya. Wali Allah ni. Okey, saya nak tutup dengan satu cerita. Masa Mongol ke apa, dia tawan Baghdad ke apa, dia sampai satu kampung Islam. Itu ketua Mongol yang duduk sana. Setiap suap tu penggal satu kepala orang Islam. Setiap suap pagi tau, sarapan. Penggal. Nampak? Dahsyat Kita cerita mereka kawan kita semua. Ini dia penggal satu-satu kepala tau. Ada seorang wali Allah kat sana. Pendek aja duduk sana. Bila sampai giliran dia, dia lari. Dia lari. Sembunyi kat lagi seorang. Orang tu kena pancung. Jadi, yang ketua Mongol tu, ketawalah tengok. Lucu lah. Dia makan satu suap. Orang penggal dia, sampai giliran dia, dia pergi lari belakang kawan tu. Kawan tu kena penggal. Dia lari, makan. Sampai dah tak ada orang nak lari. Tinggal dia seorang. Jadi ketua Mongol tu pun tanya dia. Tahukah awak akan mati? Kenapa awak cuba lari? Dia jawab apa wali Allah tu? Selagi belum ditakdirkan oleh Tuhan, saya tak boleh mati. Masuk Islam ketua Mongol tu. Nampak? Mungkin BlackRock masuk Islam. Hajaratul Aswad. BlackRock tu Hajaratul Aswad lah. Mungkin dia yang Mahdi. Mungkin dia masuk Islam. Kalau dia tengok perangai beriman orang Islam. Tapi kita tak ada. Kita lari lintang pukang. Kita tahu ayat tu. Selagi tidak ditakdirkan Allah kita mati, tak ada siapa boleh bunuh kita. Ini orang beriman. Selagi Allah tak izinkan kamu ambil satu helai, satu biji sawi, kamu tak boleh capai. Itu macam lah.
Tapi kena belajar juga lah cara dia buat. Ya, kita tak boleh jalan. Tapi masalah chemtrail, orang cerita chemtrail, tak ada lah. Saya naik kapal terbang, saya tahu chemtrail, saya tengok. Kena naik kapal terbang banyak kali lah tengok. Yang turun kapal terbang yang ada chemtrail, pergi check lah. Kita pergi airport kan. Saya hampir setiap minggu. Masa bumi lepes, senang lah. Kita baca eksperimen trigonometry. Lepas tu microchip. Kita kaji lah semua microchip tu. Tak ada. Ada orang telefon saya, marah saya pula. Saya kata, awak kena buktikan dulu. Dia kata ini program kod lah. Dalam phone lah, boleh detect lah, bluetooth lah. Tak ada, kita kena buat. Masalah ni orang kita tak tahu mengkaji fakta. Tak tahu memahati. Dia kena kontrol eksperimen. Faham tak kontrol eksperimen? Dia ada placebo, dia ada seorang yang ada vaksin, seorang tak ada vaksin. Kita panggil dua-dua tu, kita ada eksperimen dia. Orang tak buat, saya dah beritahu, saya dah cerita dalam internet, Facebook, orang tak nak ikut. Orang percaya juga. Tengok NASA punya tu CGI. Memang dia guna Photoshop. Tapi dimensi dia betul. Ini masalah orang tak belajar matematik. Bukan salah dia lah. Mungkin Allah bagi dia belajar benda lain. Ya. Tak ada salah bagi Allah. Seluruh alam ini sempurna. Ya. Semua seimbang. Lagi cepat kita sedar, lagi baik. Jadi kita tenang. Itulah Islam. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi selamat malam semua. Saya harap semua sihat-sihat. Kita jumpa lagi. Dan kita berdoa lah. Doa untuk saya. Saya pun doa balik untuk saudara semua. Semoga Allah pemudahkan semua urusan. Rabbana atina ladunka rahmah wa hiya lana amrina rasyadah. Doa ashabul kahf. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalam alal mursalin. Alhamdulillah rabbil alamin. Tabarakallahu minkum tabarakallahul karim. Alhamdulillah.